Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa alihi washabbihi barik. Amma ba'd. Alhamdulillah. Semoga anda semua berada di dalam suasana Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Jadi malam ni kita ke tajuk kalimat syahadah. Semalam kita dah cover tajuk iaitu tentang wuduk. Bagaimana untuk mendapatkan wuduk premium ataupun wuduk kelas 1, wuduk yang paling disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada yang baru mengikuti kuliah macam ni kan. So jadi bila bahagian wuduk tu kita tak biasa buat, kita hanya pergi tempat wuduk, ambil wuduk. Sedangkan kalau tengok Sayyidina Ali karamallahu wajhah sendiri, ketika baginda berwuduk, menggeletar tubuh badan beliau. Bila ditanya sahabat, kenapa wahai Ali? Aku lihat badanku menggeletar, kata Ali. Aku takut untuk berhadapan dengan Tuhanku. Jadi persoalan wuduk tu sesuatu yang amat besar. Sesuatu yang amat menggerunkan. Kerana kita bila berwuduk untuk solat, kita akan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. So dekat sinilah penghayatan tentang wuduk tu, kenapa dia sama. Wuduk sama je. Rukun dia 6 je. Cuma kaifiat dia. Kan? Kaedah dia tu bagaimana untuk kita mendapatkan kelebihan-kelebihan tu. Orang kata khasiatnya itu. So dengan cara kita berwuduk dengan betul, dengan doa dan sebagainya, maka pun kita faham bahawasanya kita perlukan doa untuk menyelamatkan diri kita di akhirat besok daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berwuduk baru tu nak wuduk tu. Bagaimana wuduk yang lalai, semalam kita dah cerita, orang yang sembang ke tengah wuduk, niat terputus ataupun tidak. So, jadi benda-benda macam ni dia tak boleh main-main. Dia benda yang sangat serius. So benda agama. Benda agama ada hujah dia di akhirat besok. Kalau kita ambil main-main, tak apalah, tak apa. Kita akan berdepan dengan masalah yang sangat besar. Sebab tu saya tekankan semalam, kenapa kita cerita tentang wuduk tu. Solat belum lagi. Solat lepas ni insya-Allah. Mungkin ada yang mesej tanya kan, Ustaz bila nak start solat? Kita nanti dulu, sabar-sabar tu. Kita ada lagi dekat-dekat sebulan juga PKP yang baru ni. So, seperti yang saya janji, kita akan continue lagi insya-Allah sampai habis PKP. Kemudian kita tengok macam mana lah. Ini pasal janji ya, kita ada janji. Yalah, benda baik bukan kita nak putus pun, tapi insya-Allah kita akan tengok balik. Kita akan revise balik. Kita nak buat kuliah macam mana pula selepas ni? Nak continue macam ni ke? Ataupun dalam bentuk yang lain ke? Atau macam mana ke? Sebab ketika kalau kita dah dibebaskan, mudah sikit. Tapi kalau selagi dalam kuarantin ni, kita tengok pula mana yang senang. Itu yang pertama lah yang kita semalam tu, yang kita tengok tentang wuduk. Cuba praktis tengok. Dah kita mengaji kan, kita bukan dengar ceramah lah. Tu saya selalu sebut, ini bukan ceramah. Ceramah ni buka YouTube dengar ceramah. Ustaz-ustaz duk ceramah banyak dalam tu. Tu ceramah. Ni nak kena buat. Yang kita mengaji ni malam-malam ni nak kena praktis. Nak kena buat, nak kena amalkan. Dia sifat amaliyah. Ngaji saja tak ada guna kalau kita tak buat. Kita duk sonok asyik dengan mengaji, tak buat. 1 jam mengaji ni sebenarnya kata talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi itu tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu maknanya pergi ambil ilmu tu, pakai kat kita. Tu tuntut. Tuntut harta pusaka macam mana? Kita tuntut, kita ambil tak sebahagian kita tu dan kita boleh gunakan. Sama juga dengan ilmu. Kita pergi tuntut ilmu dan kita amalkan ilmu tu. Baru dia ada manfaat kat kita.
Sebab ilmu ni dia jenis nur. Lagi banyak kita amal, lagi terang cahaya kita tu nanti. Kalau ilmu pun tak ada, amal pun tak ada, duk harap yang buat wajib tu je. Duk harap 5 kali semayang tu lah. Duk harap itulah pun satu-satu. Sedangkan Allah bagi ruang pada kita tu sangat banyak, sangat besar untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so jadi malam ni kita ke tajuk syahadah. Hari tu pun saya dah cerita dah dalam bagaimana kuliah tentang pengertian syahadah tu. So sekali lagi tajuk ni agak heavy, agak berat kan. Tajuk ni agak berat. Jadi kita kena bagi faham lebih sikit. Jadi kali ni kita dalam bentuk-bentuk soalan apa ni saya kemukakan supaya kita nak brainstorming. Kita nak bagi jelas suatu tajuk, satu ilmu yang dah ditinggalkan. Bunyal Islamu ala khamsi, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dibina Islam atas 5 dasar. The 5 pillars in Islam. Pertama sekali, mengucap 2 kalimat syahadah. Kemudian baru datang solat, wa iqamis solah, wa ita'iz zakah, wa siyami ramadana, wa hajjil bait. Jadi datang yang tu kemudian. Tapi yang dulunya adalah syahadah. Malangnya, kerana kita ni pendidikan sekular, maka pengajian syahadat ni dah ditinggalkan. Dah tak dibicarakan lagi sampai hampir terlupa dah. Tinggal 4 rukunnya. Start dengan solat. Start dengan solat. Bukan kata solat tu salah, tak. Ada lagi hal lebih penting. Iaitu tentang syahadah. Hari tu pun saya ada bincang, kita dah bincang. Saya rasa mungkin ada yang ingat, ada yang lupa. Saya ulang balik sikit. Dalam kelima-lima rukun Islam ni, 4 rukun lagi bersifat amaliyah. Tengok puas, tengok solat. Solat tu kena apa? Kena buat. Puasa kena buat. Ada kena buat dengan kena dia fi'li dia tu. Buat dengan perbuatan, rukun dia. Zakat kena buat. Haji kena buat. Syahadah tak. Dia hanya mengisbat zat Allah, mengisbat sifat Allah, mengisbat perbuatan Allah, mengisbat kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Dan rukun dia tu adalah rukun yang bersifat maknawiyah. Yang duduk di dalam hati, dia hanya mentasydikkan, dia hanya membenarkan dengan hati dia. Dia tak ada praktikal. Yang praktikal tu rukun yang lain. Rukun solat, rukun yang lain tu. Tu nak kena faham baik-baik ya. Sebab tu kita tengok benda syahadah ni dia lain benda yang lain. Maka daripada isbat dalam rukun syahadah tadi lah, maka menzahirkan pula amalan kepada amalan yang solat, puasa, zakat dan haji. Daripada syahadah tu turun. Dia keluar daripada syahadah tu. Tetapi sedihnya apabila kita solat tu terbit daripada mana pun tak tahu. Tiba-tiba keluar je solat tu. Walhal sepatutnya dia datang daripada syahadah dulu. Ini perkara yang kita nak kena bincang panjang sikit bab ni. Kalau tak faham yang ni, kita akan blur yang lain. Okey, baik. So jadi itu tentang 2 kalimat syahadah. Di mana letaknya kalimat syahadah? Dia dipanggil syahadah ta'ain. Syahadah ta'ain, dan ni 2 kalimat syahadah. Itu kita dah bincang, saya dah terang bagaimana perbezaan antara yang dikatakan kalimat syahadah dengan kalimat thayyibah. Sebab kalimat syahadah dia bermula dengan asyhadu. Mana di situ berlakunya pengakuan. Pengakuan peristiharan. Dia mengistiharkan bahawasanya dia ni memang sungguh-sungguh kenal dan dia sungguh-sungguh tahu akan barang yang diistiharkan itu, yang diucapkannya itu. Itu pengertian asyhadu. Jadi kalau dia mengucap syahadah, dia tak kenal yang diucapkan, dipanggil dia syahadah juga, tapi syahadah dusta nama dia. Dia tipu Tuhan, tipu Nabi. Lepas tu dia tak mau update, dia tak beramal dengan amalan Islam tu. Orang yang beramal dengan amalan Islam, bila dia beriman kepada Allah, bila dia mengucap asyhadu tu, dia sungguh-sungguh kenal dan dia sungguh-sungguh tahu akan Allah dan Nabi-Nya. Atas pengenalan dia itulah, atas pengenalan dia, penyaksian dia itu, penyaksian menyaksikan tu, maka dia buat sungguh-sungguh apa yang Allah dan Rasul suruh. Pasal dia tahu, dia yakin. Macam orang kita menjadi saksi lah kepada satu peristiwa. Kita melihat peristiwa itu berlaku.
Dengan kita balik, kita cerita kat kawan kita. Apa yang kita lihat. Maka kawan kita boleh cerita kat kawan dia. Last kali cerita yang sebenarnya jadi cerita lain. Tu. Bila dia tak menyaksikan perkara yang sebenar. Sama juga dengan Tuhan. Bila dia sendiri tak kenal Tuhan, dia harap kenal ustaz tu kenal, tok guru dia kenal, dia tak kenal. Lama-lama dia saksi benda lain. Last kali menyeleweng. Berlaku penyelewengan daripada syahadah dia tu. Jadi kalau kita tanya kenapa aku ni jadi lemah, malas nak beramal, sebab kamu tak peduli ke Tuhan, kamu tak kenal Tuhan. Sebab penyaksian kamu tu hanya berdasar kepada apa yang disebut oleh penceramah tu sendiri. Sedangkan hakikatnya kamu tak ambil hal. Sampai hari ni cuba kita tanya diri kita sendiri. Apa yang kita faham tentang kesaksian kita kepada Allah tu? Itu dipanggil kalimat penyaksian. Sebab tu makna syahadah tu adalah penyaksian. Menyaksikan. Kita menyaksikan. Seperti Nabi kata macam apabila kamu melihat matahari yang naik daripada masyriq ke maghrib, maka bersaksilah kamu. Saksi benda-benda benda tu nyata, tak ada tipu-tipu, betul, sah, jelas. Sama dengan syahadah. Alam ini nama alam syahadah, alam kita duduk ni. Kenapa nama alam syahadah? Sebab alam menyaksikan. Kita dapat menyaksikan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan alam ini. Semua Allah yang menjadikan. So kita duduk sini, kita menjadi saksi atas apa yang Allah ciptaan Tuhan tu. Dan kalimat ni kalimat penyaksian. Maknanya kita menyaksikan. Menyaksikan. Menjadi saksi. Menjadi saksi. Dalam kalimat La ilaha illallah dengan menjadi saksi kepada kalimat Muhammadur Rasulullah. Ini dua benda yang kita nak bincang panjang lebar sikit malam ni. Panjang pun tak apalah. Yang nak tidur pun tidurlah. Nanti pagi esok bangun, buka. Nak mengaji malam ni, buka malam ni. Baik. Jadi, apakah yang anda faham? Saya nak tanya soalan lah. Kita brainstorming sekejap. Apakah yang anda faham dan yakin dengan kalimat agung, iaitu kalimat syahadah? Selama hari ni, bila anda jadi orang Muslim, anda mengaku anda orang mukmin, apa yang anda faham tentang kalimat syahadah? Kalimat ni paling agung dalam buku bumi alam ini. Bukan buku bumi, dalam alam ini. Kalimat, tak ada kalimat yang paling agung, inilah kalimat dia. Jadi hakikatnya, tanpa kalimat ini, dunia ini tak wujud. Alam ini tak wujud. Dan anda juga tidak wujud. Tak ada kalimat ni, tak wujud semua ni. Maka Allah jadikan alam tu daripada kalimat yang agung ni. Dan patut atau tidak? Soalan dia. Dan patut atau tidak bagi anda untuk mengambil tahu tentang kalimat agung ini? Patut tak patut? Sebagai orang yang mengaku hamba Allah. Sebagai orang yang mengaku abdillah. Iaitu hamba-hamba Allah. Patut tak? Jadi, patut tak patut? Tu anda kena jawab. Sememangnya anda patut sekali mengetahui akan kalimat ini dan menyemainya di jiwa anda, rohani, jasmani. Kerana ia kalimat Allah dan Rasulnya. Meninggalkannya, berarti anda tiada lagi Tuhan dan Nabi di sisi anda. Ini kalimat Allah dan Rasul. Maknanya kalau kamu tinggal, tak peduli dah ke kalimat ini, maknanya kamu dah tak ada Tuhan dah. Sebab kalimat ni kalimat penyaksian. Itu dipanggil kalimat syahadah ni kalimat penyaksian. Menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan ketunggalan dan keesaan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyaksikan. Mana menyaksi itu melihat dengan hati, dengan mata kasar, dengan mata zahir, dengan mata batin. Melihat tu, menyaksikan tu, dia jadi saksi. Dan penyaksian dia ni akan diambil balik oleh Allah besok, ditanya di akhirat besok. Apakah kau menyaksikan? Itu bila tanya Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita repeat balik, kita ulang balik ketika peristiwa kita di alam roh. Dulu ketika di alam roh, Allah susun roh kita tu mengikut ni abad-abad yang kita nak turun. Satu saf roh disusun di alam langit, di alam roh. Betul Allah tanya. Allah mengambil penyaksian atas kita. Mengambil penyaksian. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Lalu kita menjawab, syahidna. Perkataan syahidna tu maknanya semua jawab. Kami menyaksikan. Masa tu semua roh kenal Tuhan. Roh kita lah ni roh kita sekarang ni. Ketika itu roh kenal Tuhan. Tapi hari ni roh tak kenal Tuhan sebab bila duduk dalam jasad lupa dah kepada
tempat asalnya. So kita rasa seronok di sini dah. Kita dah bawa roh tu kula-kila kan? Pergi shopping kat Madin pun bawa roh tu. Kan? Pergi masjid bawa roh tu tak apalah, tempat molek, tempat comel. Pergi Maidin, pergi tempat tak elok, pergi tempat maksiat, bawa roh tu. Roh yang mengaku kenal Tuhan tu kita bawa, kita usung dia kulu-kile tanpa kita peduli dia ni, dia kita nak raih dia tu. Sebab tu nak masuk dalam tandas kena ada adab ni, nak jaga roh yang mulia tu. Nak bawa dia. Pergi duduk dalam padang golf, bawa roh. Roh yang mulia tu kena main golf pula. Pergi tempat berkaraoke. Pergi tempat giant, tempat-tempat tak faedah. Buat benda tak faedah. Tengok TV yang mengarut-ngarut bukan tak boleh tengok. Dengar radio bukan tak boleh, tapi patutkan roh yang mulia tu kita exposekan, kita dedahkan daripada benda yang tak ada faedah tu. Sedangkan dia itulah hakikat kita yang sebenarnya. Roh itulah hakikat kita. Itu bila Allah kata Nabi Muhammad, bila sekiranya orang bertanya kepada kamu tentang roh, maka jawabkanlah, katakanlah itu urusan Tuhanku. Jadi roh ni lah, roh yang datang ni yang kita ada sekarang ni, inilah roh dia. Roh ni yang sangat mulia dan sangat kenal akan Allah SWT. Tu kita sebenarnya hakikat kita. Hak jasad tak ada benda. Hak jasad ni kalau buat apa, tumpang je. Tengok orang mati, roh keluar, mati jasad tu. Kubur korek tanah dalam kubur, hancur habis mayat. Ada yang rezeki dia yang hafal Quran dan sebagainya, yang jadi tolabah, yang jadi pengajian, orang yang mengaji, yang belajar, murid yang salik. Banyak tak hancur mayat mereka, sebab mereka salah satu tanda-tanda orang yang mayat roh jasad dijaga oleh Allah, hafal Quran, hafal hadis, orang yang mengaji pada jalan agama Allah, yang berjuang pada jalan Allah, yang berdakwah pada jalan Allah, maka jasad mereka itu masih segar lagi, fresh lagi. Allah jaga. Tapi yang sebenarnya hakikat kita adalah roh. Roh yang mengucap di sana, roh tu ada di sekarang ni, malam ni duduk dengar kuliah ni. So roh ni mulia, nur. Tapi roh ni kita hinakan dia, kita bawa dia, kita usung dia, kulu-kili usung, mengarut kita buat dia. Bawa pergi melepok kedai kopi, bawa pergi melepok kedai tak faedah, merapu-rapu kehidupan kita. Jadi lara, ghaflah habis. Sedangkan kita patut memuliakan roh tu. Ni kita dah salah letak. Dan roh kita tak mengantuk sebenarnya, roh kita tak tidur. Yang tidur jasad je. Tengok waktu malam kita tidur, roh kita ada tidur tak? Tak tidur, roh kita berjalan merata. Dia pergi kadang-kadang mengarut tu. So dalam jamban lah, nak kaburnya siang tu, kita buat kerja yang tak ada faedah. Sehingga malam Tuhan tunjuk, inilah kerja kamu siang-siang. Roh kan dia tidur. Sebab bila kita masuk di alam sana, tak ada malam, tak ada siang. Tak ada huruf, tak ada perkataan. Kita nak cakap dengan tak ada, bukan macam sekarang ni. Sekarang ni ada bahasa dia, ada lurah dia. Sana tak ada. Itu dipanggil alam bukan benda dan masa. So jadi roh ni yang kenal akan Allah SWT. Roh yang kenal akan Tuhan. So kita kena raih, kita kena muliakan roh ni. Maka roh tu bila datang ke sini, dia kena mengucap balik supaya dia ingat balik. Itu yang nak kena talqin tu, yang kata laqinu 'indal mautakum la ilaha illallah. Ketika akal balik, kenapa? Nak peringat balik pada roh tu. Kamu sekarang berada di dalam dunia. Dunia ni tempat nak uji. Kamu dah lupa dah kalimat agung ni. Maka kita peringat balik pada roh tu. Sebab tu. Ni yang tu. Sebab tu yang dalam Quran yang Allah sebut apa? Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqa biha wa ahlaha. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Ni kalimat syahadah ni, dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya. Saya macam tu Tuhan sebut. Allah wajibkan kepada semua manusia ni. Kan? Sebab kalimat ni kalau tak ada, neraka lah jawab dia. Siapa yang tak tanggung, tak junjung kalimat ni dan tak hiaskan diri dia dengan kalimat ini, maka dia bukan jadi ahli syurga dah. Sebab kita kena, sebab kalimat ni kita berhak dengan kalimat ini. Sebab kalimat ni lah kita kena Tuhan di alam roh dulu. Kemudian dibawa ke dunia, kita dah lupa Tuhan. Tu Tuhan kata, oleh kerana kamu telah mengaku, berjanji di hadapan aku yang kamu tidak akan menyekutukan aku. Tuhan kata kat kita, akan aku jadikan bapa kamu Adam sebagai saksi atas apa yang kamu ucap di hadapan aku hari ni. Lepas tu Allah dia kata lagi apa? Dia akan jadikan gunung ganang bukit bukau sebagai saksi atas apa yang kita ucap. Jadi hari ni, bila kita duduk atas muka bumi ni, Adam tok kita sebagai saksi atas kita. Nabi yang dihantarkan, diutuskan untuk umat-umat mereka itu, Nabi itu menjadi saksi atas umat-umat dia pula. Atas kalimat agung ni.
Berapa orang umat aku yang mengucap syahadah? Umat Nabi Nuh berapa orang? Umat Nabi Adam berapa orang? Nabi Idris berapa orang? Nabi Hud berapa orang? Nabi Musa berapa orang? Nabi Ilyas berapa orang? Nabi Yusuf berapa orang? Nabi itu jadi saksi. Dia akan jadi saksi atas kalimat ni yang diucap. Berapa orang? Nabi Muhammad berapa orang? Saksi ni. Lepas tu kalau kita tengok gerun kita dengan kalimat syahadah yang kita tak tahu ni. Baik, so daripada situ, oleh kerana benda ni jadi benda wajib atas kita. Mengaji wajib, beramal wajib, semua wajib. Dia tak ada cerita sunat-sunat kat sini. Lepas tu dalam mazhab Maliki, apa Imam Malik kata? Tok Guru Imam Syafi'i. Apabila anak kamu telah mencapai akil baligh, kata dia, apabila anak kamu telah mencapai akil baligh, maka hendaklah anak tu disyahadahkan dengan meniatkan atas diri dia tu fardu sekali seumur hidup. Dengan niat nak beramal dengan amalan syahadah, amalan Islam tu. Jadi bila anak kita tu kata Imam Malik sampai umur akil baligh, tak kira lah akil baligh ada edah dia. Yang perempuan 9 sampai 12, yang lelaki 12 sampai 15. Contoh. Maka kena dimulakan. Anak tu kena disyahadah sebab bila anak tu akil baligh, dia dah masuk ke dalam wilayah dosa dan pahala. Bila masuk dalam wilayah dosa dan pahala, semua benda tu jadi wajib. Dah jatuh taklif syarak atas anak tu. 5 hukum yang ahkamul khamsah tu dah jatuh atas anak tu. Masa tu dah jatuh hukum wajib, hukum sunat, hukum harus, hukum haram, hukum makruh. So 5 tu jatuh dah atas anak tu. Tak buat solat, berdosa. Yang jadi wajib, meninggal solat, berdosa. Meninggal puasa, berdosa. Sebelum tu tak. Sebelum akil balik, dia masih lagi dalam fitrah. Masih lagi dalam keadaan fitrah. Dia belum lagi dibebankan dengan taklif syarak tu, dengan perintah syarak. Masuk je akil balik, apa kita buat sebagai ayah? Wali tadi. Naklah wali itu mengajarkan kalimat syahadah kepada anak yang mencapai akil balik itu. Kalau wali tak mampu, bawa pergi jumpa tok guru, mursyid ke siapa kan yang boleh ajar syahadah kepada anak itu. Nak ajar syahadah ni bukan boleh ajar gitu je. Kita yang nak ajar ni pun kena terima dulu. Bukan pasal kita pandai mengaji, ada BA, ada MA ke, ada PhD ke, boleh macam ni. Anak dah dapat ni. Kamu yang nak syahadah tu kena syahadah dulu. Kamu sendiri kena terima dulu syahadah tu. Baru betul. Itu kata Imam Malik. Kata Imam Malik. Maka kata Imam Syafi'i, kata dia benda tu sunat muakkad. Tapi dengan syarat masa perkahwinan tu mak bapak tu soleh yang beriman kepada Allah. Baru jadi sunat muakkad. Tapi kalau masa perkahwinan mak bapak tu pun fasik, duduk dalam maksiat, duduk dalam dosa lagi, bila dapat anak, maka anak tu wajib disyahadahkan balik. Pasal anak tu tidak dibesar oleh bapak mak yang soleh. Dia ada hukum kat sini kalau kita tengok balik bab-bab macam ni. Lepas tu kata dalam bahagian kata ulama Asy'ariyah pula, dia kata wajib. Walaupun orang tu Islam keturunan ke, kafir ke, maka hendaklah disyahadahkan balik. Sebab kalau dia tak masuk balik, dia tak terima balik syahadah, maka dia duduk kekal dari dalam fasik selama-lamanya. Kalau dia tak terima balik syahadah. Tu kata ulama Asy'ariyah. Ulama Syafi'i kata macam ni. Ulama Asy'ariyah kata begini tentang syahadah. Ulama tasawuf kata macam ni. Jadi kita untung belajar tiga-tiga. Ulama fiqh kata macam mana tentang syahadah. Tasawuf tauhid macam mana? Tasawuf macam mana? Semua berat. Sebab kalau tak ada kalimat syahadah, macam mana kita nak duduk atas dunia ni, kita nak menyembah Tuhan yang kita tak kenal. Kan nak sembah siapa sekarang ni? Learn ni sekarang ni. Nak sembah siapa? Tuhan macam mana? Sebab tu kita kena masuk kepada syahadah. Sebab dalam kalimat syahadah tu ada nafi dan isbat dekat situ. Asyhadu alla ilaha illallah. Situ dah ada pengakuan dah. Ada nafi dan isbat kat situ dah. Mana kita mengistihar pengakuan kita. Mana Tuhan kita semua tu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat kepadanya akan tiap-tiap barang yang lainnya. Tu dalam kalimat la ilaha illallah. Mana di situ ada apa nama ni? Ada istirna dengan iftiqar tu kat situ. Ada dua bahagian tu, komponen utama. Kita nak kena faham kat situ. Baru datang pengakuan kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pula. Penyaksian, pengakuan, peristiharan kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Buang salah satu tu hilanglah agama. Ya? So faham baik-baik. So, jadi kat sini yang perlu kita memahami tentang konsep dua kalimah syahadah. Nanti kita sambung lagi. Baik, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah.
So kita kena faham bahawasanya setiap Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah kat atas muka bumi ni semata-mata nak bawa kalimat tauhid ni. Cuma pengakuan di zaman Nabi dia berbeza lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau di belakang tu wa Isa ruhullah. Musa kalamullah. Musa kalimullah. Nuh najiyullah. Tu di belakang tu dia lain. Tapi di depan tu dia ikut syariat Nabi mana yang datang masa tu. So mereka mengaku tiada Tuhan di semua melainkan Allah dan Musa tu Rasulullah. Utusan Allah macam tu. Setiap Nabi. Semua Nabi yang datang ke muka bumi, yang dibawa, yang datang diutuskan oleh Allah. Ada berapa? Nabi itu dikatakan ada 300, Rasul itu dikatakan ada 313 Rasul. Jadi jumlah Nabi dan Rasul sebanyak 124,000. Selebihnya Nabi yang diutuskan tu. Itulah dia kalam yang dibawa oleh setiap Nabi dan Rasul. Sampailah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan sampai ke kita hari ini. Inilah kalimat yang sampai. Tapi sampai kat kita macam mana itu tak tahu. Orang ni terima macam ni. Orang ni dia tak terima langsung dah. Dia mengaku dia Islam pasal dia kata pak dia, mak dia, semua tok dia semua dia Islam dah. Semayang pun tak tapi dia kata Islam dah. Semayang pun tak ni. Pun mengaku Islam juga. Maknanya jadi malu kalau tak mengaku Islam. Tapi tak semayang. Maknanya Islam tu mulia. Sebut Islam lah. Tak semayang pun tak apa. Yang penting Islam. So macam tu pun banyak. Hari ni macam tu banyak lah. Jadi yang bawa tu asal Adam. Asal kalimat tu Adam yang bawa. Tok kita. Adam AS. Bawa lah ia. Panjanglah kisah Adam tu. Kalau nak faham, kena mengaji, kena baca lah sirah tentang kisah-kisah Nabi Adam AS tu. Kemudian kalimat ini dibawa oleh siapa? Sampai junjungan Nabi, maka diwarisi oleh para awliya ilahi solehin, iaitu para sahabat-sahabat Rasulullah yang duduk bersama dengan Nabi. Kita cerita waris tu, siapa yang mewarisi kalimat tu? Kita nak cerita waris tu, siapa yang mewarisi? Mestilah yang dekat dengan Nabi tu, jadi sahabat. Sahabat Nabi yang mewarisi akan kalimat syahadah daripada Nabi. Kemudian diwarisi pula, selepas tiada Nabi, siapa yang bawa? Para ulama. Para ulama yang bawa. Ulama warasatul anbiya tu. Saya cerita ni walaupun berulang-ulang, tapi saya nak bagi jelas, nak bagi kamu yang dengar ni semua dapat catch up benda tu, nak faham. Benda ni diturun benih tu. Zuriat syahadah tu diturun atas tangan para awliya, para ulama. Dia tak turun pada orang fasik. Sebab tu yang bawa ni ulama. Bukan ulama tu nak junjung benda ni. Berat syahadah ni, bukan benda ringan. Sebab tu Abu Jahal tak nak ucap. Dia tahu dah penyakit dia. Kalau dia ucap syahadah depan Nabi, dia kena tinggal segala Tuhan-Tuhan Lata Uzza dia tu. Dia tahu benda tu. Tu kata hebat dia orang ni. Tapi dia tak nak. Dan sekarang ni yang bawa ni adalah ulama. Yang Allah titipkan, yang Allah tentukan. Siapa nak bawa? Dia agama Tuhan Allah jaga. Buatlah macam mana pun. Walaupun Malaysia ni diperintah oleh orang moden. Kita tengok siapa dia? PM kita. Tan Sri Muda Yasir. Sebelum ni PM siapa pula? Mahathir dan sebagainya. Tapi hakikatnya di sebalik pemerintahan siapa yang menjaga agama tu? Bukan mereka ni. Ulama yang ada yang masih menjunjung. Dan Allah pelihara mereka ni, ulama-ulama ni. Sebab ni agama dia. Hancurlah bagaimanapun, tetap agama tu ada. Allah tetap dah, Allah dah tentu dah siapa yang nak junjung, nak bawa ni, nak carry akan kalimat syahadah ni. Sampai bila? Sampai datangnya Mahdi yang terakhir sekali. Barulah habis. Selesai Mahdi wafat tu, maka bersiap-siaplah untuk menerima kedatangan kiamat. Jadi selagi tak sampai Mahdi lagi, kalimat ni tetap dijunjung. Soal siapa perintah is a technical. Adalah sebab-sebab Tuhan jadikan begini. Tuhan boleh buat bagi semua jadi beriman Islam. Tapi kan Tuhan dah janji dah dengan kita. Kita nak dicoba oleh Allah, nak diuji oleh Allah. Jadi semua berhak. Islam tak Islam wajib berdepan dengan segala ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian jadi maka apabila terangkatnya kalimat ni, maka selesailah. Tak ada.
Setelah Imam Mahdi, kalimat syahadah Allah akan angkat balik ke langit. Maka selepas itu tiada lagi lah manusia yang akan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Sebab dah tak ada dah. Ni sekarang ni masih ada lagi. Sebab tu kita boleh sebut lagi nama Allah dan Rasul. Pasal kalimat tu boleh diangkat. Terangkat je kalimat tu, tak boleh cakap dah. Apa tak ada dah. Dah jadi semua orang-orang yang kafirin, musyrikin dan jin apa. Baik, kemudian kalimat ini turun-temurun dari satu tangan ke satu tangan secara bersanad dan bersilsilah. Kenapa? Sebab dia mempunyai roh tauhid tu yang akan menghidupkan mana-mana hati yang mati atau yang hampir mati. Jadi sekiranya kalau sebab tu kenapa kita disebutkan hati yang mati ataupun hati yang hampir mati? Sebab tu talqin ni, talqin ni nak peringat ni, orang yang dah lupa Tuhan tu kita kena panggil dia, yang degil-degil jahat tu panggil dia. Mari sini kamu ni. Duduk sini elok-elok. Ikut saya ni. Ajar dia balik. Tu Nabi kata laqinu indal mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah di sisi hati orang yang hampir luput ingatan dia kepada Allah. Hak yang nak mati itu memanglah itu pada segi orang yang hampir nazak nak mati pun ditalqin juga. Cuma beza dia talqin orang yang nak mati betul-betul ni dengan talqin orang yang nak hati dia hak mati ni beza sikit. Beza dekat mana? Yang nak mati Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah masuk syurga. Mana kita ajar orang nak mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tak payah kalimat-kalimat balik. Pasal itu jelas disebut dalam hadis orang yang hampir mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ada kes-kes yang dia tak sempat, terkejut kematian dia tu, kan? Tiba-tiba dijemput oleh malakul maut, tak sempat. Maka dia sempat sebut Allah, 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 Allah. Tu sebahagian. Tetapi sebutan Allah, Allah tu pun sebab dia lazimkan sebut. Kalau dia tak lazim sebut, dia tak boleh sebut kalimat tu walaupun dalam keadaan akhir tu. Banyak orang kita tengok kan, kadang-kadang Allah, Allah. Si dia kadang-kadang dia sebut itu je. Kenapa dia boleh sebut? Sebab dia sering menyebutkan ketika dia hidup. Orang kalau dia tak pernah sebut, walaupun dia orang Islam, dia tak boleh nak sebut kataan tu. Dia akan mati dalam aduh, hu, hi, hu, ha, aduh, mati. Tu saat terakhir. Semua orang akan berdepan dengan saat macam ni. Macam mana nak berdepan? Ni yang kita nak mengaji ni. Kita nak supaya lidah kita tu terkejut ke apa ke, dia tetap terpantulnya kalimat Allah, Allah ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai habis. Dicabut oleh malakul maut. Dan dia mengakhiri kalam mati hidup dia tu dengan kalimat Allah. Dia tak perlu lagi sebut Muhammadur Rasulullah. Pasal dia nak balik kepada Allah. Kenapa ada Muhammadur Rasulullah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Muhammadur Rasulullah kita nak melaksanakan, menegakkan akan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ni, maka sebab tu kena ada Muhammad tu. Masa nak mati tak ada dah balik kepada Allah dah, khalas dah habis dah, ujian dah tutup, buku kitab ujian dah tutup, habis dah. Nak balik kepada Allah saja semata-mata. Jadi itu bagi orang nak mati. Tapi bagi yang mati hati ni, kalimat yang boleh menghidupkan hati orang yang hampir mati, yang tak ingat ke Tuhan ni, dua tu tadi. Dia kena sebut dua. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu yang kita nak ajar pada manusia tu. Tu dia panggil pendakwah. Kalau yang duk ajar orang masuk Islam tu dia panggil pemberi agama. Dia tak sama dengan pendakwah. Pendakwah sahaja dia mengajar je agama, pergi masjid ni macam guru takmir apa semua tu, ajar masjid ramai-ramai. Buat kuliah ni ajar tu. Orang yang Islam lah dia ajar. Kan? Tetapi kalau dia mengajak kepada manusia yang belum Islam, contohnya dia dakwah pada orang kafirin, kepada orang musyrikin, kepada orang-orang yang fasikin, orang-orang yang dah sesat larat ini, sehingga mereka tu setuju nak balik kepada Allah. Maka dia kata mari sini, ikut balik, kita kembali kepada Allah balik dengan mengucap dua kalimah syahadah. Maka orang yang macam ni dia panggil pemberi agama. Dia tak sama dengan pendakwah. Pendakwah tu dia sekadar dakwah je. Tapi ada juga pendakwah yang juga sebagai pemberi agama. Itu alhamdulillah. Itu yang terbaik sekali. Sebab tu bila kita nak ajar orang bersyahadah ni, kita kena ada syahadah dulu. Pasal bukan senang. Syahadah yang kita bawa tu hari ni, kalau kita ajar orang mengucap ikut kita, maukah orang tu dia beriman kepada Allah? Try lah tengok. Pergilah cari siapa-siapa tengok. Ajar tengok. Kita test tengok. Kalau syahadah kat kita tu hidup, yang kita duk jujur hari ni hidup, kita ajar orang mengucap, dia akan menghidupkan pula hati orang lain. Itu baru betul syahadah tu. Kalau kita ajar orang macam kita je, macam orang jabatan agama lah, pergi ajar orang asli tu, duduk hutan tu,
boleh mengaku Islam. Lepas tu orang Selir pula mari orang Kristian pula dakwah dia pula. Ambil pula masuk Kristian pula. Lepas tu datang balik Jabatan Agama, Islam balik. Sebab tu dia mengajar orang ni pun bukan boleh ikut suka hati kita. Sebab tu dulu-dulu dia raja. Ada hak raja, mufti, qadi ataupun ulama yang nak ajar syahadah tu supaya kita jangan lepas di syahadah ditalkin tu hati orang tu hidup terus. Sebab dia bawa syahadah yang berhubungan, yang sanad tu sampai kepada Rasulullah supaya limpahan nubuah kenabian tu sampai pada orang yang kita ajak mengucap yang kembali kepada syahadah balik. Maka dia akan keluar. Sebab bila orang tu mengucap syahadah depan kita, dia bila lepas dia mengucap tu, dia akan tinggal tu jahat-jahat dia kejap-kejap itu juga. Itu kelebihan talqin tu. Tengah-tengah jahat, bayangkan tengah-tengah jahat lepas ajar mengucap dia boleh menangis depan kita, jatuh sebab habis, tinggal habis jahat. Taubat lala tu juga. Tu baru betul syahadah. Tu yang syahadah yang nak menghidupkan hati tu, bukan kerja kita, tu kerja Allah. Tapi yang ada kat kita ni, kita sebagai wasilah, pembawa tu. Contoh gitu. Maka sebab tu tanggungjawab ni duduk atas ulama. Tapi kita pun bukan ulama, boleh tak boleh? Boleh. Kita mengajilah bab ni. Orang kata kalau tak ada rotan, akal pun boleh. Kita semua jadi pendakwah. Baik, kemudian sekiranya tanpa roh tauhid, si penerima itu hanya Muslim yang bukan mukmin. Jadi kalau orang Muslim, kalau orang yang mengucap syahadah tu, syahadah tu tak ada roh, sekadar huruf semata-mata. Boleh, macam orang kafir duk mengucap, duk ajuk-ajuk mengucap kan. Orang azan dia mengucap macam tu. Kosong. Seperti debu tiup di angin, tak ada benda pun, tak ada kontens tu. Roh tu tak masuk. Sebab bila roh syahadah tak menyerap masuk dalam hati manusia, maka kekallah ia dengan kufur dan maksiat, fasik, munafik, fasik, zalim atas tiap-tiap anggota tubuh badan dia, jawarih dia. Tujuan syahadah tu tadi, tujuan ditalkin supaya nak mengeluarkan seseorang itu, nak mengeluarkan seseorang itu daripada berada di dalam kufur maksiat tu. Supaya dia keluar terus duduk atas tempat iman dan taat, atas iman dan takwa tu. Tu tujuan dia syahadah ni. Lepas tu syahadah ni dia sangat agung. Lepas tu baru dia boleh solat. Jadi kalau kanak-kanak budak-budak akhir balik tu, dia ni dulu. Lepas tu benda ni dibuat dulu. Tapi sebab masyarakat kita, dia lebih utamakan hari happy birthday lagi, hari jadi lagi. Patutnya buatlah majlis syahadah anak sampai akhir balik. Buat hari jadi, tiup kek jadi majusi. Dia ajarnya anak dia jadi majusi. Nyanyilah lagu happy birthday tu, boleh jadi murtad tu. Dengar baik-baik, jangan duk pandai-pandai mereka duk sambut hari jadi tu. Sepatutnya sambut hari kematian. Buat tiap-tiap tahun hari kematian. Baru betul. Baru rasa takut sikit, ni dah sambut hari jadi. Hari jadi tu dah lepas dah, sambut buat apa? Patut sambut hari ke depan nak datang tu, hari kematian tu, bila nak mati tu. Patut hari tu disambut. Baik, so jadi persoalan tentang mati hati dengan hampir mati ni macam lilin. Pasang lilin tu tiup di angin tu macam lap nak mati dah. Macam itulah rupa hati manusia yang tak ada iman tu. Iman dah Nabi kata apa? Iman tu jadi macam kain buruk lah. Macam kain yang usang dah. Maka kena banyakkan sebut lagi. Kena latih, lazimkan pula. Sebutkan, banyakkan zikrullah supaya iman yang macam usang, macam kain buruk tu kembali bila jadi kain yang baru, yang comel, yang cantik balik. Maka bukan semua orang boleh buat macam tu. Maka yang tak boleh, maka kita bawa lah manusia ni kepada mana-mana para ahli ulama yang ada silsilah sampai kepada Nabi. Ustaz, Tok Guru, Tuan Guru ni, saya bawa anak ni. Tapi hari ni bukan bawa anak, saya sendiri datang Tuan Guru. Tok Guru Ustaz datang sini dengan keluarga kami sekarang. Kami nak syahadah balik ni. Saya baru tak nak buat ni. Tak syahadah. Islam ni tapi Islam tak syahadah. Duk harap Islam kat mak bapak tu orang panggil Islam apa? Saka. Islam keturunan. Islam tok nenek. Ni lah rupa-rupa dia. Tapi kan ada orang marah. Kita bukan nak menghina orang. Kita nak cerita benda dalam Islam ni, benda ni berlaku. Bila kita kekal atas Islam semata-mata, iman tak ada, ni dah jadi. Iman kan 3 kita bincang kemarin. Pertama, iqrar dengan lidah. Iqrar bil lisan. Kemudian tasydid dengan hati. Tasydid bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Kemudian diamalkan dengan amalan jawarih. Kena ada tasydid. Kalau tidak, dia tak jatuh mukmin, dia duduk tempat muslimnya. Lepas tu dalam bab-bab ni kita kena faham. Betul nak mengaji tauhid, nak mengaji tasawuf, nak bagi kemas kuat akidah kita tu, i'tiqad kita tu, pegang elok-elok.
Dia kalau mengaji tauhid nanti jumpa kalimat ni je lah. Nak cerita kalimat syahadah ni, kalau tak habis sifat 20 tu, untuk guru yang mengajar tu, pakai tak cerita lah kalimat ni. Dia suruh perhabis dulu sifat 20 tu. Kenal Tuhan dulu. Last kali baru dia ajar mengucap. Ni kita ni kalau nak beri kenal ni jenuh lah macam ni. Tu kita terus cerita tajuk syahadah dulu. Boleh sebenarnya, nak syahadah dulu pun boleh, tak ada hal. Baik. Lepas ni, mungkin syahadah dalam bentuk normal yang baru. New norm. Tak boleh lagi dah nak depan. Kalau dulu-dulu duk syahadah orang, pegang tangan, ambil balik macam cerita hadis Jibril tu, Nabi dengan Jibril macam mana. Lepas ni tak tahu nak buat macam mana. Nak kena ubah balik dah. Dah nak pegang tak boleh. Takut jangkit dia COVID tu. Mungkin kena pakai maya pula, kena pakai online macam ni. Buka video, ikut. Dan nikah pun dah mula dah. Nikah pun orang dah pakai video dah. Hak nikah je lah. Kalau dah kahwin, takkan nak pakai video juga. Macam mana tu? Tu ada hukum akad dekat situ. Baik. Kemudian, jadi jangan cepat kita menyangka asal Melayu je telah Muslim. Asal Melayu tu Islam. Sekarang ni, Melayu murtad berapa ramai? Islam murtad berapa ramai? Tengok baik. Sedangkan sangkaan itu adalah salah. Kerana Islam, iman Islam tu, dia duduk kat mana? Kalau kita kata Melayu tu Islam, kita tanya balik diri kita balik. Okey, Islam, tak apalah sebab mak pak kita tu Islam. Jadi Islam keturunan. Iman? Iman pak kita beriman, maka kita pun beriman. Dipanggil iman keturunan. Ihsan? Sebab pak kita ada ihsan dengan mak kita, kita pun ihsan keturunan. Takkan semua keturunan. Iman Islam ihsan ni bukan benda keturunan. Dia benda yang kena terima sendiri. Dia kena niat terima dia tu. Terima syahadah tu. Terima talqin tu. Tu yang kata kena talqin tu. Dia faham si perkataan talqin. Mana talqin ni peringat. Kenapa orang kata talqin? Orang dekat kubur orang mati kena talqin. Sebab talqin ni memperingat. Maksud talqin tu peringat. Peringat balik. Kamu ni dah hanyut sejauh sangat kamu ni. Peringat balik dengan kalimat syahadah. Oh Allah. Bila kena talqin tu pun kita perasan. Kita dah hanyut teruk. Sebab tu nak terima iman tu dia kena syarat dia kena talqin, kena syahadah dulu. Kata sebab talqin pun tak apalah. Tajdid balik, memperbaharui balik. Apa boleh lah guna ayat tu. Sebab tu hari ni kita tengok isu politik sudah tengok kat tanah Melayu kat Malaysia ni. Berapa banyak parti dah. Berapa banyak parti nak merintah Malaysia ni. Semua berebut nak jadi pemimpin. Jadi kalau pegang syahadah tak berebut dah. So jadi Melayu Muslim akan jadi buih, bukan seperti Melayu mukmin. Mukmin tu ombak. Ombak ni dia menggerunkan musuh-musuh Allah. Kalau takat buih tu orang kafir gelak tengok. Orang kafir sikit dia takut. Sebab buih. Habis ombak pun datang tengah laut memang tinggilah. Buih dan buih banyak. Sampai ke pantai, buih makin hilang. Tapi kalau ombak, kalau orang mukmin, orang Melayu jadi orang Muslim, jadi orang mukmin, dia boleh jadi tsunami, dia boleh hantar pantai itu, dia boleh tolak air itu naik sampai ke darat ni, boleh hancurkan manusia tu yang kafir. Itu kehebatan syahadah ni. Maksud yang ni lah, sinilah benda yang paling asas yang kita nak kena perjelas, nak faham macam mana kalimat syahadah ni. Dia kena, sebab benda tak mengaji, tak nak dengar. Jadi bila dengar kuliah macam ni dia rasa pelik. Pasal apa Ustaz Lin tak ceramah? Dah tak mengaji, Ustaz Lin dah tak reti, bukan pasal Ustaz tak boleh ceramah. Ada ke ilmu syahadah ni? Saya ni tak larat dah dengar perkataan ni. Orang duk tanya. Yang duk tanya kita bukan calon-calon Ustaz ceramah yang hebat-hebat pula tu. Tanya. Duk tanya ada ke ilmu baca syahadah ni? Jadi semua orang bertanya. Saya kata pasal apa tak ada pula? Kalau tak ada sebenarnya saya nak cakap. Kitab dia. Dia ada kitab dia. Tapi kebanyakannya tentang syahadah dalam kitab tauhid, macam usul tahqiq ke kitab tu. Dia ada cerita di tengah tu. Dah habis sifat 20, boleh cerita tentang kalimat syahadah tu. Kena apa pengertian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu. Dia cerita. Kemudian maka timbullah kisah-kisah dalam tu tentang orang-orang yang fasik, syarat jadi wali, nak jadi saksi, kena tahu makna ketuhanan, makna istirna dengan iftiqar dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak tak sah jadi wali, tak sah jadi saksi. Sembelih ayam, syarat sah sembelih ayam kena tahu makna ketuhanan.
Ni dalam kalimat la ilaha illallah tu. Kalau tak tahu mana ketuhanan tu, tak sah sembelih ayam dia. Kita lantak makan darah ayam apa, KFC lah, McD lah, tak tahu Bangla mana kan, Nepal mana kan sembelih. Yang penting aku nak makan, aku tengah aku makan KFC. Pasal apa? Dapat logo halal Jakim. Dia percaya ke logo sebutir tu kan. Jakim audit setahun sekali, ayam sembelih hari-hari. Macam mana nak tahu kan? Macam mana syarat ni kalau nak bawa? Sebab tu tutup guru wali ulama tak makan ayam-ayam tu datang lembu boleh sembelih. Kalau orang Pasik sembelih lembu pakai tak makan dagingnya, tak boleh pun. Kita je duk hukum harus, duk bagi boleh, menghalalkan cara sebab kita nak melantak, nak makan kedara. Tu kita walhal dari segi hukum tu tak boleh. Tu pun cerita sembelih, tak cerita jadi tu imam lagi. Jadi tu imam tak kerti syahadah macam mana dia tu imam? Takat boleh baca Fatihah macam dengan ayat-ayat lazim. Tu doa sikit. Doa kadang-kadang selawat pun tak ada, saya ada dengar kadang-kadang. Selawat pun tak ada, nak penutup selawat tu tak ada selawat. Tu macam mana doa? Makmum pun amin. Amin. 2 kali 5 makmum dengan imam. So patutnya benda ni kena dibawa ke dalam masjid, pengajian-pengajian. Rakyat Malaysia, orang Islam, orang Melayu wajib belajar benda ni supaya jelas, faham. Baik, itu secara ringkas. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita masih lagi bincang tajuk tentang syahadah ni. Saya harap yang mana yang mendengar ni, dia jangan cepat buat keputusan. Dia kena fikir baik-baik. Suatu ilmu yang sengaja dihilangkan. Sebab kekuatan umat Islam adalah pada kalimat syahadah. Hilang syahadah, hilanglah kekuatan itu. Maka jadilah buih. Yang Nabi sebut apa? Akhir zaman esok umat aku seperti buih. Macam buih. Habis ombak, buih pun habis. Yang kita nak mengaji ni. Nak mengaji supaya kita ambil balik. Kita junjung balik. Sebab duk tengok kan keadaan dunia hari ni, kita tak tahu aman macam mana. Kalau jadi apa-apa, orang Melayu tak ada kekuatan lagi dah. Kalau zaman-zaman dulu, orang Melayu ni hebat. Ada ilmu yang macam-macam lah. Kalau nak, bukan kita nak ajak berperang. Sebagai persediaan. Persediaan, pasal Allah kata, wa'aidu lamastata'tum min quwwatin. Dan bersiap sedialah kamu dengan kekuatan, dengan tentera-tentera berkuda, dengan min quwwatin. Allah suruh orang Islam siap sedia. Maknanya siap sedia tu dengan segala kekuatan. Kita tak tahu apa akan jadi dalam alam ni. Kalau takdirkan berlaku peperangan lah, kita nak lawan dengan apa? Dengan COVID ni pun kita kena kurung. Dah bingung kita duduk. Kalau takdirkan perang berlaku lah, physical wars, bukan kita minta. Macam mana kita nak berdepan? Takkan kita nak biar orang bunuh kita macam orang Rohingya dibunuh oleh orang Burma tu? Mati katak ya. Kita ada prinsip, kita ada akidah. Daripada kita mati katak, kita lawan. Sekurangnya kita dapat syahid. Itu. Jadi persiapan ni wajib, bukan persiapan sunat. Sebab tu setiap negara, setiap semua ada tenteranya, ada itu untuk persediaan. Dan itu tentera tak apalah, hal tentera. Polis, hal polis. Kita macam mana? Takkan polis nak tunggu kat rumah kita, takkan tentera nak tunggu kat rumah kita. Maka di sini pentingnya syahadah. Sebab dalam syahadah tu, kontens dia mengandungi segala ilmu yang ada atas muka bumi ni. Tu umat Islam tu hebat. Tapi bila kita tinggal dia, kita tak sibuk, tak peduli dengan dia, maka segala kekuatan tadi dah jadi lusuh, dah hilang dah kat kita. Dulu-dulu orang-orang kafir kat Malaysia ni, China, Alex semua takut kalau haji tengok tutup guru ni haji, dia cukup takut. Saya tahulah saya hidup zaman tu. Tapi akhir-akhir ni, bila orang semua dah jadi hobud dunia, dia pun cukup suka tengok bangsa orang Melayu ni. Dia boleh main dah. Ni tambah duk sibuk dengan politik lah. Tak tahulah RBA lah, segala macam tok nenek yang duk ada dalam ni. Kan? Lepas tu bila orang kafir duk kutuk makin hamun orang Islam, pakat takut, tak boleh nak lawan. Kenapa tak boleh lawan sedangkan kita ada Allah? Kenapa kita tak balik kepada Islam balik? Kita boleh rujuk, kita ada kaedah solat hajat dia, ada kaedah untuk menghukum orang-orang zalim. Kita boleh doa, kita boleh zikir, kita boleh buat macam-macam benda tu yang ada dalam agama. Tapi tak ada siapa bangkit pun isu ni. Tak apa, kita report polis. Macam kita tengok semalam. Orang maki hama menteri agama kita. Senyap sepi. Kenapa kita tak muncul?
Sebab dia jadi buih. Dia takut, tak payahlah. Masing-masing jaga kepentingan. Takut kereta dia hilang, takut rumah dia hilang. Tu orang beriman bukan macam tu. Dia peduli apa bab tu. Dia jaga agama Allah je. Kita nak ke agama situ. Nakkan kekuatan situ. Sebab tu dalam syahadah ni, kekuatan komplit. Kekuatan iman, Islam, ihsan, tauhid, ma'rifah, kasyaf, mukasyafah, mukafahah, manakib, karamah, kelebihan, ijabah makbul, istajib lima du'ana. Ya Allah, istajib, istajib. Mustajab doa. Ada belaka. Kalau seorang taklah nak jadi sangat, tapi kalau ramai, pakat berdoa, doa tu mudah diampun, diterima oleh Allah. Ni baru betul Islam. Kalau kita tinggal yang ni, tak ada apa lah kita. So jadi begitulah. Maknanya, sedang bila kita duk cari dalam kehidupan, kita cari apa lagi? Kita mencari sesuatu yang kita tak tahu. Apakah hidup kita takat ini saja? Pencen jadi cikgu, pencen jadi pegawai kerajaan, duduk kat rumah tunggu mati. Apakah itu yang kita cari? Apakah itu yang kita tunggu? Sedangkan bukan begitu kehidupan kita. Hidup kita ni nak jaga agama Allah. Nak menjadi umat terbaik, maka kerja kita bila pencen bukan makna pencen. Kerja kita adalah mengajak manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nak mengajak manusia kepada ma'ruf, kepada kebajikan, kepada kebaikan. Dan nak mencegah kemungkaran tu. Tu baru orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, lepas pencen duduk kat rumah tunggu mati, tu beriman apa nak panggil tu? Duduk kat rumah je, tunggu pencen. Duduk petang-petang jumpa orang pencen, pergi kat masjid sembang orang pencen. Tak ada usaha langsung nak ajak manusia. Dengar ustaz datang, ceramah, lepaslah diri aku, selamatlah aku. Tak selamat. Mana dia khairul ummah, kat mana kita duduk macam tu? Khairul ummah ni dia keluar ngajak manusia. Lepas tu mulalah jadi orang masjid, mula dah duduk marah orang tak pergi masjid. Katanya macam-macam. Mentang-mentang lah mereka tu pergi masjid, jadi tak pergi masjid. Itulah kerja orang masjid. Kerja orang masjid ni, bila orang tak pergi masjid, dia pergi dakwah. Barulah kedudukan tu pada mengajak pada yang makruf tu, bukan marah orang pula orang tu lah macam-macam. Orang pergi kenduri tak nak panggil pasal apa? Dia tak datang sembahyang masjid. Macam tu pula orang ahli masjid. Lepas tu dia jaga duit masjid berapa banyak duit lah. Kena Covid ni, masjid tak berduit lah. Tengok Allah buat macam mana. Baik, so jadi dalam keasyikan kita hidup bekerja dan berniaga. Bekerja, berniaga, kerjalah. Cuma saya nak ajak anda sekalian kat sini. Kita mari tengok benda yang terlepas pandang. Iaitu pokok dalam kehidupan kita adalah dua kalimat syahadah ni. Mungkin tak perasan. Mungkin lepas pandang. Whatever lah. Sebab itulah ada orang, dia sangat menyesal. Sebab terlepas. Mujur Allah temukan dengan kalimat agung ni. Kembali ia kepada Allah balik. Sebab tu bila terima syahadah tu sesuatu yang cukup hebat. Sesuatu yang amat hebat. Bila kita bagi hadiah ke anak kita dengan kalimat syahadah, kita ajar ke anak kita tu. Tapi nak ajar kalimat syahadah tu, janganlah dengar saya ceramah dalam ni je. Dia ada kaedah dia. Ada adab dia. Macam mana cerita dalam hadis Jibril tu. Duduk dia depan guru tu, duduk mengucap, pegang tangan guru, mengucap cara ikut guru tu ucap. Baru betul tu nama dia talqin tu. Dia kena ikut balik. Ikut balik. Macam pengantin yang ijab kabul tu. Dia ikut, dia mengaku terima tu. Terima tu dah ada, kabul tu. So inilah dua kalimat yang agung yang kita nak fikirkan malam ni, tentang syahadah tauhid, iaitu asyhadu alla ilaha illallah dan syahadah rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. So dua kalimat ni lah yang kita nak belajar, yang kita nak faham, nak amal, nak terima, bukan takat belajar, nak terima, supaya bila dia masuk dalam hati kita, maka insya-Allah dia akan tendang segala kufur maksiat tu. Mustahil dua benda yang berlawanan berada dalam satu hati pada waktu yang sama. Ketika adanya iman Islam dan ihsan dalam hati kita, mustahil di situ ada kufur maksiat. Dan ketika ada kufur maksiat, mustahil iman Islam ihsan duduk kat situ. Jadi berarti dalam satu tempat, satu masa, mustahil dua benda yang berlawanan. Satu, nurullah.
satu nurul zulmah. Nurul zulmah tu cahaya kegelapan yang kufur maksiat tadi. Kalau zulmat duduk dalam hati, yang mah mudah ni dah keluar dah. Syahadat tauhid Rasul dah tak ada kat situ dah. Iman Islam Ihsan dah tak ada kat situ dah. Jadi kena buat keputusan nak yang mana satu. Saya ni baik ada juga, jahat tak boleh. Dia tak ada cakap macam tu. Dia kena pilih. Kamu kena pilih satu ya. Iman dengan Islam Ihsan atau kufur maksiat. Kalau nak lekangkan daripada tubuh, kena buang semua dalam itu dulu. Ambil, terima balik syahadat, duduk sungguh-sungguh tempat tu. Kan? Lepas tu dia kena talqin, sebab kalau kita mengucap tak ada roh, mengucap tu jadi sia-sia, jadi hampa, dia lalu je. Dia lalu gitu je. Dia lalu je atas hati kita, tak lekat. Sebab roh tu tak ada. Roh pada syahadah tu. Roh tu nur. Nur tu kan datang melalui kita, datang daripada Nabi. Kita bukan ada nur kalimat itu, sebab tu dia kena berhubung balik dengan Rasulullah. Sebab kalimat itu diberi kepada Nabi. Dan Nabi yang punya hak bawa kalimat itu. Tapi bila Nabi dah wafat, kita dah tak ada Nabi. Nabi kita adalah Khatimul Anbiya, Nabi yang terakhir sekali. Maka Nabi serah pula tanggungjawab itu kepada para ulama. Maka ulama yang bawa syahadah tu pula sampai kepada manusia lain, supaya manusia ni dapat cahaya tu, cahaya iman tu. Itu dipanggil cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Itulah rukun agama yang kita dah sebut-sebut ni. Faham tak lagi ni? Faham maksud yang saya dah sebut? Kita dah bincang panjang ni. Semalam kenapa kita bincang pasal ambil wuduk cara kaedah macam tu? Pening kepala. Yang telefon pagi-pagi, Ustaz, Allah, jenuh saya nak ngapai. Kenapa? Itulah puluh tahun tak pernah ambil air semayang macam tu. Dah ambil cara apa? Cara saya lah. Pergi buru-buru selesai. Tak sampai premium punya wuduk. Mungkin wuduk kita wuduk juga sah. Bukan kelas satu lah. Bukan yang Nabi suka. Tu kita kena ikut Nabi. Ni pun hak Nabi punya. Saya pun bukan hak saya punya, hak Nabi. Kita ni buat kerja je. Kita mati so habis. Kerja kita. Orang lain ganti pula. Bawa pula orang lain. Mungkin pendekatan beza sikit. Saya cara macam ni kita bawa. Tapi cerita syahadah. Kan? Mungkin kalau zaman dulu orang tak buat kuliah macam ni. Tapi zaman COVID ni, nak tak nak kena start dah kuliah-kuliah yang macam ni pula. Nak berdepan dah tak boleh. Dulu ketika senang mengaji, semua berkata nak mengaji. Sekarang ni, dah nak ngaji. Dah tengah malam pula. Macam alasan. Tak apalah, itu is up to you lah. Okay? So insyaAllah nanti kita sambung sikit lagi untuk slide yang last malam ni. Wallahualam. Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi kita di slide yang last malam ni. Tak apalah, lewat sikit pun saya rasa it's okay. Ada yang orang telefon tadi, saya lepas sahur baru tidur Ustaz. Ni habis kuliah ni sekarang, buka balik, dengar balik kuliah. Yang penting kita ngaji tak kisahlah pagi esok ke, kan? Ataupun kita nak ambil berkat tak nak tengok langsung slide ni. Biar lantak je lah masuk. Biar je lah Ustaz tu ceramah seorang-seorang dia. Dia orang memang lah orang kata. Tak apalah, dia orang gila memang lah. Orang gila ni gila macam gila kan. Kita ceramah orang tidur pun tak apa. Yang penting mesej tu sampai. Daripada ramai-ramai ni, dapat 4-5 orang menjadilah. Saya okey dah. Kalau ramai-ramai beratus-beratus ni, dapat yang nak follow tu pun dah cantik dah. Macam Nabi lah. Kita tengok kan. Kadang-kadang tinggal berapa kerat ya. Ada para-para awliya pergi dakwah sampai tak ada orang nak dengar. Macam Sayyidi Syekh Ahmad Kabir Rifa'i tu. Awliya punya hebat. Kuliah ni lari, orang tak nak dengar dia. Orang kata gila ni macam. Manusia ni, dia pasal dia hebat, dia kata orang gila. Jadi, Syekh Ahmad ni, Rifa'i ni, dah kamu tak nak semua dengar cakap aku, dia pergi ceramah kat kambing. Orang perhati apa dia buat. Habis dia ceramah kat kambing tu, dia pun pergi, dia orang tangkap kambing tu, dia sembelih. Sembelih kambing tu, lapah-lapah kambing tu, terkejut tengok. Semua kalam-kalam yang dia ceramah tu, melekat pada daging dan kulit kambing tu. Dan akhir sekali, orang ni terkejut tengok, dia kumpul jadi sebuah kitab. Syarahan daripada Syekh Ahmad Kabir Rifa'i ni. Itu orang wali Allah. Macam tu, maknanya kuat tak kuat, the power of karamah Allah bagi itu, di kambing tu pun boleh melekat kata-kata dia. Sebab itulah kalau kita mengaji dengan tutup guru ulama yang wali-wali Allah yang soleh ni, kalam-kalam mereka ni melekat pada hati kita. Berbanding dengan kita mengaji dengan ustaz-ustaz selebriti ni sekadar memenuhi halwa telinga, okey boleh. Tapi nak melekat dalam hati, payah.
Sebab tu kalau mengaji dalam TV, dalam apa ni, boleh lah, takat tu je. Beza lah. Kekuatan karamatul awliya tu pada orang-orang ulama ni membekas pada hati kita. Sebab dia bercakap tu dengan Allah. Kita pun macam tu juga. Nak buat apa pun dengan Allah. Jangan buat dengan kederat kita. Pandang balik kekuatan ni daripada Tuhan. Contohnya orang nak berjampi ke, orang sakit gila ke apa kan. Masa nak berubat tu, jangan berubat dengan kesombongan dia. Kebongkokkan dia sebagai ni pusat apa terapi lah, pusat rawatan Islam. Jangan pandang macam tu. Pandang balik kepada Allah. Semua dengan gerak-gerak Allah Ta'ala. Kalau Allah tak izin, tak boleh aku buat. Ha. Macam dengan ulama para awliya tu, mereka buat kerja tu sebab tu berbekas pada hati manusia. Kita tengok ulama-ulama tu, kita kena faham benda-benda yang mistik, benda yang mencari bagi adat. Sebab tu dakwah ni penting. Kalau Nabi sebagai utusan Allah, Allah kurniakan kat Nabi mukjizat untuk dakwah, untuk membuktikan kebenaran kenabian tu. Sebab Nabi menerima wahyu daripada Allah, maka Allah kurniakan kepada Nabi itu mukjizat. Selepas mukjizat, selepas Nabi tak ada lagi mukjizat. Kemudian kepada para awliya, pada ulama yang mengambil alih tugas Nabi, maka Allah kurniakan kepada mereka karamah. Itu dipanggil karamatul awliya, karamah pada tangan-tangan wali-wali Allah. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah, itu semua para awliya. Datang pula Imam Abu Hanifah, datang Imam Malik, datang Imam Asy-Syafi'i, datang Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ni adalah para wali Allah yang memiliki karamatul awliya. Apa dia karamah dia? Sampai hari ini kita masih lagi mengikut akan mazhab mereka tu. Maknanya mazhab yang dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Junaid Al-Baghdadi, maka inilah karamah yang mereka tinggal kepada kita. Tu. Satu lagi dia panggil ma'unah. Ma'unah ni ada pada orang soleh yang awam. Benda yang macam tu juga. Ada kelebihan-kelebihan. Doa dia makbul. Macam tu. Tapi tak kadang-kadang jadi tak jadi. Tapi karamah ni dia istiqamah. Tu kita nak lihat dari sudut yang benar. Macam mana pengertian karamah tu. Orang kata Tok Kamat apa semua tu. Bukan Tok Kamat berjalan atas air. Bukan terbang macam Tok Sami Buddha. Kalau terbang Buddha boleh buat gitu. Yoga tu boleh terbang. Macam berlaku pada satu ketika Syekh Abdul Qadir Jalani dengan satu orang Sami yoga. Dia yoga, hebat dia. Satu dunia, satu alam dia punya hebat dia. Dia terbang satu langit ni, dia dalam alam ni dia kawan dengan syaitan. Ketika dia lalu di Baghdad. Sampai dia lalu tu, satu ketika tu di bawah tu ada Syekh Abdul Qadir Jalani. Berdebuk jatuh pada langit tu. Jatuh ke bawah, jatuh depan Syekh tu betul. Bila jatuh, dia terkejut. Dia terus tanya, siapa kamu ni? Maknanya dia tahu ada orang lebih hebat daripada dia. Akulah Abdul Qadir Jalani, kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Lepas tu berlakulah dakwah masing-masing lah hujah-hujah. Maka dalam hujah cabar-cabar tu, maka kata Tok Sami ni, dia kata macam ni, kita tengok siapa lebih hebat. Sekiranya kalau aku boleh tahu, aku boleh teka apa yang ada pada yang kamu buat lepas ni, dan kalau tekaan aku tu benar, kamu kena ikut agamaku. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, baik, silakan. Okey, kamu kata Tok Sami ni, kamu dulu. Maka Syekh Abdul Jalani dia buat macam mana? Dia ambil tangan dia, dia isyarat dalam dia angin tu, dia isyarat genggam. Genggam, pop, dia pegang. Okey. Apa dalam tanganku, genggamanku, kata Syekh Abdul Jalani. Maka kata maka Syekh yoga ni, Tok Sami ni dia pun menilik. Dia pun pejam mata dia tilik dengan bantuan syaitan. Dia kata apa? Telah aku tilik. Tidak ada sebutir pasir yang hilang di daratan. Dan tidak ada sebiji butir pasir permata yang hilang di lautan. Kamu tipu kosong dalam tangan kamu. Nampak tu? Hebat tak hebat? Tok Sami Yoga ni, dia tahu kalau sekiranya sebutir pasir yang hilang atas ke bumi ni, dia tahu syaitan beritahu kat dia. Maka Syekh bekerja ni membuka tangan. Buka tangan, tengok sekuntum bunga. Bunga tu pula wangi yang amat-amat. Terpinga-pinga Tok Sami ni tanya. Dia kata, bunga tu kamu ambil di mana? Aku ambil dalam syurga, kata dia. Aku ambil dalam syurga. Tangan wali ni sampai ke syurga dia boleh ambil bakula bunga tu. Hebat tak hebat? Tapi mereka ni bukan macam kita. Itu kata pangkat wali Allah. Karamah tu. Allah bagi kelebihan. Sampai macam itu. Memang tak masuk akal. Itu saya sebut perkara karamah ni dia panggil yang mencari bagi adat. Contohnya kan, benda pelik lah. Macam
Macam Tok Sami tu dia dipanggil istidraj. Istidraj ni benda yang ataupun sihir. 4 benda Allah bagi pada orang kafir. Sihir, silap mata, sya'wazah dengan istidraj. Ni 4. Dan kepada orang mukmin Allah bagi 4 juga. Pertama irhas, iaitu ketika Nabi masa kecil. Kemudian yang keduanya mukjizat, ketika Nabi diangkat menjadi rasul. Kemudian yang dua lagi itu kepada orang awam, kepada manusia selain Nabi, iaitu mukjizat, ni karomah dan juga maunah. Yang itu. Baik. Jadi nak ceritanya, Nabi dibekalkan dengan mukjizat. Maka para awliya tadi, pendakwah tadi dibekalkan dengan karomah. Mereka memiliki karomah. Sebab para ulama waris Nabi tidak mewarisi harta. Mereka ni tak buat harta. Dia ada karomah pada dia. Mana ketinggian darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu, Allah yang anugerahkan. Dipanggil karomah tu tadi dan maunah. Maka dengan adanya karomah itulah mereka mampu berdakwah, mengajak manusia balik kepada Allah. Macam Syekh Abdul Jalani tadi, masa mula-mula dia diangkat menjadi sultan aulia, raja segala wali. Ketika itu di Baghdad, orang yang menyebut nama dia tidak mengambil wuduk, sebut nama Abdul Qadir Jalani, mati putih kepala, potong di angin. Angin datang potong kepala. Nak cerita dia tu punya tinggi makam dia di sisi Allah. Sampai macam tu. Sampai ulama datang jumpa dengan dia, tolonglah tuan, janganlah sampai macam ni. Jadi sebab tu, kalau yang ambil wuduk, sebut, tak ada apa. Nak cerita mulia tak mulia nama dia tu. Sama juga dengan nama Nabi. Bila sebut nama Rasulullah tu, kalau boleh jangan sebut kalau tak ada wuduk. Nak cerita kemuliaan tu, kita tak pandang kemuliaan pada Nabi sebagainya tu, kita sebut ikut suka je. Bila kita tak mengerti benda-benda macam ni, kita main-mainnya. Tu kemuliaan wuduk. Kenapa? Wuduk ni, nak solat, nak baca Quran, nak sebut nama-nama Nabi, nama-nama kemuliaan pada kekasih-kekasih Allah tu. Okay. So jadi, maknanya, pendakwah ni kena ada perkara itu. Sama ada karamah ataupun maunah. Ustaz, nak cari kat mana Ustaz karamah tu? Karamah ni bukan kita boleh bagi hadiah ke orang. Macam kerajaan bagi projek kat Kroni tu. Dia datang daripada kurniaan Allah. Bila manusia tu beramal soleh, sampai Allah kasih, maka Allah kurnia karamah tu pada mereka ni. Itu darjat para ulama. Ulama ni yang kita nak cari. Sebab ulama ni dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan Nabi. Kalau tidak, tak ada benda lah. Macam kita hari ni lah. Ustaz ramai. Orang ustaz ni dia tunjuk harta dia. Satu hari income dia sekian banyak. Kita pun banggalah. Tengok ustaz ni hebat. Satu hari 10,000 income dia. Tiap hari pula. Kita dah bangga dengan harta dunia. Sedangkan para ulama dia tidak mewarisi harta. Dia mewarisi iman dan Islam dan ihsan. Hebat. Kita dah bangga dengan tengok ulama ustaz ni banyak duit. Pakai Belfire, pakai kereta megah-megah. Lamborghini lah pakai. Kita bangga dengan ustaz-ustaz yang ada kereta. Sedangkan orang-orang soleh ni dia tengok betul, dia pandang hina lagi benda-benda yang macam tu. Sebenarnya tu semua benda dunia kan. Semua kadang-kadang berlaku penipuan dengan menjual agama dengan benda-benda dunia. Sepatutnya sebagai pendakwah kita tak boleh tayang kata benda kita tu, pasal itu bukan kaedah syarak. Ni bahaya dalam kadang-kadang tipu putar belik syaitan tu, kena ingat dalam bab macam ni. Okey, baik. So jadi bila tak ada benda tu, tak ada karamah, tak ada maunah, kita dakwah, kita cuma harap kekuatan kita semata-mata. Kekuatan kita apa ada? Nak challenge orang pun tak boleh. Tak berani. Orang cabar kita pun takut. Ni yang kita nak menyebut syahadah. Sedangkan kekuatan itu ada pada 2 kalimat syahadah. Maknanya siapa-siapa sahaja, tak kira siapa sahaja yang menjunjung kalimat syahadah, yang menerima balik, mentajdidkan diri dia balik dengan ulama-ulama yang sebagai pewaris Nabi, maka dia akan dapat kurniaan tu. Ganjaran tu dia Allah akan bagi pada dia. Segala kekuatan iman, Islam, ihsan, segala tauhid, karamahnya, maunahnya, dan juga segala-segala anugerah yang ada pada Nabi itu diberi, tapi dalam bentuk karamah dan maunah, tidak disebut lagi sebagai mukjizat. Okey, baik. Kemudian malam ni yang kita nak cerita ni, yang saya nak cerita ni, saya nak bagi faham supaya kamu faham benda ni sangat penting. Di sini dah letaknya kekuatan kita umat Islam. Jangan jadi dayus.
Kita jadi takut, jadi daya kita tak ada benda sekarang ni. Itu kita takut ni macam mana ni macam mana ni kalau Cina perintah Malaysia macam mana ni. Itulah penyakit kita. Doa dah tak mustajab. So kita nak mengaji balik kalimat ni, kita nak ambil balik kekuatan yang tu. Jadi kalimat ni dah hampir orang tak peduli dah. Terutama orang yang mengaku Islam keturunan. Dia tak peduli dah, dia tak percaya. Dia duduk mengaku dia Islam, dia duduk rasa dia Islam dah. Jadi buat apa lagi dia duduk sibuk-sibuk dengan syahadah ni? Tak apalah orang masuk Islam, orang kafir bolehlah mengucap, dia buat apa? Ini kesilapan besar sekali. Lepas tu pula pengalaman saya tengok sedikit sangat orang nak mengaji bab syahadah ni. Kadang-kadang hampir orang tak ada. Bila kadang saya duduk buat kuliah mata orang kata, ustaz belajar kat mana ustaz? Lah, ada dalam Quran dah hadis, kitab semua ada benda tu. Kamu dah tinggal dia. Kamu dah pisah dia dah daripada rukun Islam tu. Kamu keluarkan syahadah tu, kamu ambil 4 je. Puasa ni kamu sibuk ni Lailatul Qadar itu ini Lailatul Qadar macam mana nak dapat? Syahadah pun tak ada. Memanglah kamu kejar Lailatul Qadar, tapi syahadah pun tak ada, macam mana nak dapat qadar? Al-Qadar. Sedangkan orang yang dapat Al-Qadar ni sebenarnya daimun. Lailatul Qadar yang daimun, yang berkekalan. Orang yang ada ulama-ulama orang ni yang dapat Lailatul Qadar tu berkekalan, bukan sekali setahun sekali 84 tahun tu, tak, dia continuously dia dapat, sentiasa dia duduk di dalam Lailatul Qadar yang daimun. Kenapa? Kena dia duduk dengan Allah. Apa heran Allah nak bagi? Kita nak kerja setahun sekali macam ni, sedangkan orang-orang yang soleh yang duduk di sisi Allah tu dia sentiasa mendapat, macam orang yang semayang solat daimun yang berkekalan, sentiasa dia dalam solat, maknanya sentiasa dia duduk dengan Allah siang malam. Waktu nak faham baik-baik bab macam ni. Kita bila kita tak faham, dia jadi keliru kat kita. Benda yang patut wajib kita mengaji, kita tak ngaji. Kita ambil benda lain yang tak wajib bagi kita. Tinggal habis. Okey. Kemudian masalah lagi. Ni aku tak tahu ni. Ni cerita ni aku tak tahu tajuk ni. Ada yang menyebut kalimahnya pun salah. Menyebut kalimah pun salah. Salah kat mana contoh? Kalimah asyhadu, asyhadu. Jadi asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, bukan asyhadu. Teruk tak teruk saya macam itulah. Tak peduli. Bukan kata tak boleh betul. Bila kita kata salah ni sebut ni. Kadang-kadang macam saya duk ajar syahadah, duk talqin tu. Ulang 2-3 kali. Asyhadu. Dia asyhadu juga salah, kata berhenti sekejap. Ulang balik. Asyhadu. Bukan asya. Shim tu mati. Jadi asyhadu bukan asya. Saya macam tu main teruk. Allah. Itulah teruknya. Baik. Mana fardunya? Mana fardu syahadah? Mana rukun syahadah? Mana kesempurnaan syahadah? Mana sah batal syahadah? Mana jenis-jenis syahadah? Tak tahu Ustaz. Serenda Ustaz kat tangan. Kamu semayang, syahadah kamu tak tahu, macam mana kamu nak solat? Sedangkan daripada syahadah tu terbitnya solat. Daripada syahadah tu terbitnya puasa, terbitnya zakat, terbitnya haji, dan terbitnya segala hukum hakam lain yang dalam muka bumi ni, semua terbit daripada 2 kalimat syahadah ni. Bila ibu tu kamu dah tak reti, macam mana kamu nak dapat yang cabang furuk-furuk dia tu? Okey, baik. Jadi, mana satu syahadah tauhid yang dipanggil syahadah tauhid? Mana satu syahadah Rasul? Kemudian apa makna syahadah tauhid? Apa makna syahadah Rasul? Mungkin boleh sebut lah kot. Kemudian, mana yang dikatakan nafi dan mana yang dikatakan isbat dalam kalimat la ilaha illallah? Itu, ni lagi tak erti Ustaz. Jadi mana dikatakan membenarkan, mengisbatkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula? Ni pun tak erti ni macam ni. Isbat tu benda Ustaz. So jadi, apa hukum belajar syahadah? Mari kita lihat kat bawah ni. Wajib, sunat, harus. Apa hukum? Wajib, sunat, harus. Atau mungkin tak payah kot ngaji. Sebab apa? Kita ke Islam dah. Mana-mana ada Islam. Duk pegang ayat tu lah tu. Tu ajaran sesat. Mana-mana ada Islam. Bang. Syarat Islam apa? Apa syarat Islam? Kena solat kan? Kena solat kan? Kena solat syarat Islam. Budak kecil mana yang reti solat? Duduk terlentang, temuk dia kena bagi dia mandi, menyusu. Islam kok mana datang masa kecil?
Tapi lahir dalam keluarga Islam. Itu betul lah. Itu bukan dia tu Islam pada kecil. Dia dah pegang ayat tu. Tu yang jadikan kita ni sampai ketua tu duk pegang Islam keturunan sampai ketua tu masalah kita. Jadi bermulanya Islam tu di mana? Bermulanya Islam apabila akil balik. Ha? Kamu tahu tak? Kamu pernah fikir tak? Kenapa Tuhan jadikan akil balik setiap manusia? Wa imma Hindu, Cina, kafir, Islam ke? Wajib dia melalui satu ketika, satu tempoh dipanggil akil balik. Apa makna akil balik? Cakap tengok. Apa jawab tengok? Kamu balik tak? Akil balik tak dulu? Lalu tak? Lalu kan? Habis kalau lalu apa makna? Apa makna akil balik tu? Akil balik tu tempoh sebab dia sempadan, border antara iman dan kufur. Sebab tu kena bawa masuk kena dengan syahadah dengan supaya dia balik kepada Islam, pada iman, ihsan. Kalau kita biar dia lepas waktu tu, kekal dia dalam fasik tu. Takut duduk dalam kufur tu. Ni duk jadi hari ni. Lepas tu bila kita tak mengaji, kita ambil mudah. Bila ambil mudah, dia membinasakan kita dengan kejahilan. Sebab tu jahil ni sebenarnya adalah api neraka. Tahu tak jahil ni? Jahil ni menyesatkan kita. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah. Mana dia ubudiyah kita? Mana uluhiyah kita? Kita nak sembah Tuhan macam mana? Sebab kita dah jahil. Bila dengan mengaji ni, baru kita faham. Oh, macam tu rupanya no. Tujuan yang kita buat ni, saya sebenarnya yang saya bagi soalan malam ni, nak bagi cetuskan satu semangat. Semangat untuk kita keluar daripada kemelut kejahilan kita kepada untuk mengaji benda ni. Bila kita faham benda ni untuk kita. Tak dapat kat saya satu pun. Kan? Yang tujuan duk ceramah ni nak bagi kamu semua tu boleh nampak benda ni Allah. Tertinggal banyak sangat lah. Ni bagi itu je. Lepas tu kita mengaji lah sampai kita faham. Kita jadi pendakwah ni itulah kerja kita. Yang bagi hidayah tu Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi hidayah pun bukan boleh buat apa. Tuhan bagi hidayah bila kita membuka pintu hati kita untuk terima hidayah. Itu saja. Tapi kalau kita tutup pintu kita, bahasa bangga, sombong, bongkok tu tak habis lagi dengan riak sombongnya, sampai bila hidayah tak boleh masuk kat kita. Nak hidayah masuk, berhenti sekejap. Buang semua benda-benda lagu tu. Biar kita reda, kita terima apa yang Allah nak bagi. Baru hidayah sampai kat kita. Kalau tidak, hidup berkeras dengan sombong dia, dengan nangin pun dia, pangkat besar ni, Datuk lah, Tan Sri lah, Tun lah itu ni, dia bangga sangat dengan pangkat dunia tu. Sombong saya lah sampai bila, walaupun kamu semayang ke apa ke. Itu benda dia. So, jadi, bolehkah mati ketika tak kenal dan tak tahu syahadah? Tak boleh. Kena mati dalam Islam. Maknanya kena mati dalam keadaan kita kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tidak jangan mati. Sebab kalau mati kufur itu na'udzubillah. Jadi apa hukum kalau orang tak tahu bab syahadah? Sah atau batal Islam dia? Dia tak tahu bab syahadah, hukum hakam bab syahadah. Tu saya tadi, mana fardu syahadah pun tak tahu, rukun syahadah pun tak tahu, kesempurnaan syahadah pun tak tahu. Macam mana dia nak jadi orang beriman, orang Islam? Nak jadi orang Muslim, lagi mukmin, dia kena faham rukun syahadah. Sebab di syahadah tu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tiga benda tu duduk kat situ. Itulah rukun agama. Kalau yang tu dah tak ada satu hilang, maknanya agama tu hilang, dah jadi debu dah. Faham tak? Itulah dia cerita. Kalau kita nak bagi faham lagi benda-benda macam ni, nak bagi faham lagi benda macam ni, banyaklah benda kita nak kena buat. So jadi saya rasa cukuplah takat malam ni untuk tajuk tentang kalimat syahadah ni. Kita nak pecahkan kebuntuan kita. Kita nak pecahkan kebingungan kita. Supaya benda ni Allah singkapkan rahsia syahadah ni terbuka, biar kita nampak. Dia selagi Tuhan tak buka, kita tak nampak, kita dah bela sampai bila-bila dah. Tambah-tambah pula, tak ada orang nak bercakap. Tuan-tuan malam ni bunyi pelik-pelik. Ni apa ni? Mula dia tanya, habis bapak saya macam mana? Ustaz dah meninggal dah. Tok saya macam mana? Manalah saya tahu. Kan? Itu mungkin kita bersangka baik. Jangan sangka buruk. Jangan bersangka buruk. Bersangka baik. Mudah-mudahan mereka tu juga ada syahadah yang dia tak cerita. Dia tak declare kat kita. Kita mana tahu mereka dah mengucap syahadah, dia terima syahadah dengan guru-guru dia dulu. Jadi kita yang dah dapat maklumat, dah tahu malam ni, tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Segera kita. So kuliah ni panjang lagi, insya-Allah. Macam mana nak terima syahadah apa nanti saya cerita kemudian. Malam ni bagi jelas dulu. Bagi kita cakap dari segi ilmu, segi ilmiah. Segi ilmiah,
faham molek-molek, faham elok-elok tentang kalimat syahadah ni. Semoga kita minta doa Allah buka pintu hati kita, faham, dan akhir sekali kita terima syahadah balik, kita duduk di tempat tempat yang hak comel tu, tempat iman, Islam dan ihsan tu kan. Jadi dekat ni dulu malam ni, insya-Allah saya minta maaf yang mana yang terkasar terkurang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.